Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan buat satu resensi buku berjudul Konvensi Prebet Adam. Buku ini diterbitkan oleh New Book Press dan di tangan saya merupakan cetakan pertamanya pada September 2016. Buku ini ditulis oleh Syahril Kadir. Beliau memang sangat terkenal dalam bidang kewartawanan negara kita kerana sering melaporkan kes-kes jenayah berprofil tinggi seperti kes pembunuhan model Norita Syamsuddin, kes pembunuhan Bakarudin Busu dan banyak lagi sebenarnya. Sepanjang kerjaya beliau di dalam bidang media dan kewartawanan ni, beliau pernah berkhidmat di pelbagai syarikat media seperti Utusan Malaysia, Sinar Harian, Astro TV Al Hijrah dan banyak lagi. Jadinya pengalaman penulis buku ini memang kita tidak boleh nafikan lah. Okey, mengenai buku ini merupakan hasil temu bual penulis dengan Prebet Adam atau nama sebenarnya Adam bin Jaafar berkenaan tragedi amukan Prebet Adam ni pada Oktober 1987 di Jalan Coket. Kalau anda nak tahu, tragedi amukan ni memang terkenal lah dan menggemparkan negara pada hujung tahun 1980-an dulu. Banyak kabar angin yang berlegar-legar selepas tragedi amukan tersebut dan kebanyakan rakyat Malaysia tidak pasti kebenaran kabar angin tersebut. Jadinya saudara Adam bin Jaafar ini atau suspek utama tragedi tersebut telah membuka mulutnya dan menceritakan dengan terperinci kronologi peristiwa amukan di Jalan Coket. Antara kabar angin yang terkenal lah selepas peristiwa ni adalah seorang KD telah dipukul sehingga mati oleh Sultan Johor di sebuah padang golf dan dikatakan KD tersebut merupakan adik kepada Prebet Adam ni, sekaligus menjadi punca kepada Prebet Adam ni mengamuk di Jalan Coket. Adakah kabar angin itu benar atau sekadar fitnah sahaja? Itu merupakan selling point penerbit dan penulis buku ini ketika pelancarannya semasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun 2017. Dan di dalam buku ini diceritakan secara terperinci apakah punca amukan tersebut, saat-saat yang berlaku semasa amukan tersebut, bagaimana akhirnya Prebet Adam ni ditangkap pada masa itu dan pengakhiran kehidupannya selepas tragedi berdarah tersebut. Dalam menulis buku ni, penulis Syahril Kadir tidak hanya bersumberkan Prebet Adam saja. Beliau juga ada bersumberkan daripada tokoh-tokoh penting semasa tragedi ini berlaku. Sebagai contoh, di bab 10, penulis mencatat hasil temu ramah beliau dengan Tan Sri Zaman Han, merupakan pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam ketika itu. Selain itu, di bab 14, penulis turut menemu ramah Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah, iaitu individu yang sukarela memberi perkhidmatan guaman kepada Prebet Adam bagi membela nasibnya. Pada pandangan saya, temu ramah daripada tokoh-tokoh penting ini berjaya memberi nilai tambah kepada buku ini. Lebih-lebih lagi, buku ini bergenre non-fiction dan berdasarkan kisah benar. Sumber-sumber daripada tokoh-tokoh penting ini amat diperlukan bagi meningkatkan nilai buku ini. Selain itu, di dalam buku ini juga terselit foto-foto lama, keratan-keratan akhbar tentang peristiwa amukan tersebut, sekaligus dapat menambah nostalgia pembaca saat membaca buku ini. Dengan jumlah 20 bab merangkumi 194 muka surat, saya rasa anda tiada masalah untuk menghabiskan buku ini dengan pantas, kerana apabila anda dah mula baca buku ini, anda tidak akan mudah untuk berhenti menyelak muka surat demi muka surat sehinggalah pengakhirannya, kerana pelbagai cerita eksklusif dan kisah-kisah yang tidak diceritakan oleh media masa ada tertulis di dalam buku ini. Pada saya, sebenarnya buku ini bukan sahaja menceritakan tentang peristiwa amukan tersebut, tetapi ia turut mengangkat isu pokok, iaitu isu buli dan tekanan perasaan yang sering kali dipandang enteng oleh masyarakat kita. Jadi jika anda ingin tahu kebenaran kabar angin yang berlegar-legar selepas tragedi amukan di Jalan Coket ini dan cerita sebenarnya yang berlaku daripada sudut pandang suspek utama tragedi ini, iaitu Prebet Adam, anda boleh dapatkan buku ini di pasaran. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.